Subhanallah, mereka adalah orang-orang yang paling berani, dan mereka hidupnya penuh disiksa oleh kaumnya kerana menegakkan kebenaran. Bagaimana mereka mendapat kekuatan menghadapi ini semua? Imam Syafi'i, cuba lihat, setelah dibelasah oleh orang yang tak senangannya, dahlah dia kena buasir sebab dihirit daripada Yaman ke Iraq. Sampai di Iraq dengan Kalabsyah ni gari, ditarik, dibawa ke mana? Jauh sana ke Iraq. Berapa jauh? Dengan rantai-rantai sampai di Iraq, dia pun kena sakit buasir. Terlalu sangat ya. Lepas sembahyang maghrib dibelasah, menjadikan dia terus sakit dan meninggal. Dan kalau kita baca ulama-ulama terulung, saya katakan semua ulama-ulama qiyamul lailnya subhanallah kalah kita, sehingga korang mengatakan dai mereka tu berbekas. Jadi bagaimana untuk dapat kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kita mendapat kekuatan untuk menghadapi berbagai-bagai cabaran yang kita hadapi sekarang, berbagai-bagai, di rumah tangga, di syarikat, yang meniaga dengan perniagaannya, ya, yang mengajar dengan anak muridnya dan sebagainya, qiyamul lail. Dan sehingga seorang ulama mengatakan orang yang qiyamul lail orang gerun, makanya perkataannya orang mudah dengar. Orang yang qiyamul lail perkataannya orang boleh gerun. Maka alangkah baiknya seorang guru jangan gunakan rutan, gunakan perkataan. Allah beri satu keistimewaan, ini benar. Saya nak jelaskan pun susah, tetapi kita ambil daripada hadis. Seperti Nabi Daud tadi, tidak pernah lari menghadapi musuh. Hadisnya hadis sahih. Jadi kita yang sentiasa menghadapi berbagai ujian, cubaan, dan musuh-musuh kita ramai, hadapi mereka dengan minta tolong kepada Allah SWT dengan qiyamul lail. Kita teruskan dulu. Apa dalil yang mengatakan bahawa kita mudah masuk syurga? Dalilnya adalah hadis di halaman 25. Ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasalul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, dua panggilan Allah dan panggilan Rasul di dalam kitabnya. Satu, ya ayyuhalladzina amanu. Ibn Taimiyah apabila memperkatakan ayat ini, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kita jangan sumbat telinga kita. Sumbat telinga bukan makna letak jadi macam ni, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Apa dia? Kita tak layan, kita tak ambil perhatian. Jadi kalau kita orang yang beriman, yang menyeru kita, yang memanggil kita Nabi atau Allah Subhanahu Wa Taala, maka buka telinga kita dan buka hati kita. Ada satu ancaman ya bagi orang yang apabila dibacakan Al-Quran dia tidak dapat beri tadabbur. Apa itu tadabbur? Konsentrasi. Apa ayatnya? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu tidak memberi konsentrasi kepada Al-Quran ataupun hati kamu sudah dikunci? Di antaranya apa dia? Bila seruan seperti ini, buka hati kita, buka telinga kita. Jangan dikunci, buka. Apa dia? Ya ayuhan nas. Kitalah manusia, bukan haiwan, bukan binatang. Kita manusia. Ya ayuhan nas, sebarkanlah salam. Makanya di antara sunnah Rasulullah SAW adalah sebarkanlah salam. Tanda hari kiamat dah hampir. Bila kita sebarkan salam, ramai orang tak jawab. Itu tanda kiamat. Lihat tanda-tanda kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat sudah berlaku sekarang. Kita beri salam, orang buat tak tahu. Assalamualaikum buat tak tahu. Menjawab salam apa hukumnya? Wajib. Memberi salam sunnah. Tapi kebanyakan cuba lihat, orang Islam sendiri, kita tahu namanya orang Islam. Saya buat misal ya. Kadang-kadang kita nak pergi Singapura, kita tengok orang Melayu, immigration Melayu. Kita Assalamualaikum, tanya jamaah yang pergi Singapura. Dia tengok tak tahu, tak jawab. Kadang-kadang saya tanya, awak ni orang Islam ke orang kafir? Bila kita tanya seperti itu, dia marah. Kita kena tanya sebab apa? Menjawabnya menjadikan kita masuk syurga. Saya dah jelaskan tempoh tentang memberi salam. Apabila saya katakan kepada anda Assalamualaikum, saya mendoakan anda supaya jadi ahli syurga. Bukan anda saja, satu keluarga. Dan bila anda jawab Waalaikumsalam warahmatullah, salam ini adalah salam syurga. Sehingga apabila kita masuk syurga, malaikat masuk ke syurga pertama sekali mengatakan Salamun alaikum.
salam ini kita akan gunakan di syurga, bukan di dunia saja. Amalan ini, sembahyang kat syurga tak ada sembahyang lagi, tetapi salam tetap ada. Subhanallah. Sehingga dalam hadis ini mengatakan, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan. Yang diberi makan kepada orang miskin jadi sedekah, kepada orang kaya jadi hibah. Makanya jangan lokek-lokek. Nanti kalau kat kedai makan misalnya ada kawan kita datang lumba-lumba untuk bayar, jangan lokek-lokek. Sebab dalam kaedah orang Islam, fa'it'amut ta'am, berilah orang itu makan. Kita teruskan. Kalau mampu ya, kalau tak mampu jangan. Nanti belanja kawan kat rumah dapur tak berasa, isteri kita pun mengamuk nanti. Pandai-pandailah ya. Solat di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Solat di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Kata Rasulullah, sallu bil laili wan nasu niyam. Maka kamu akan masuk syurga dengan aman. Memanglah orang yang masuk syurga semua aman. Maka di antaranya salam, assalamualaikum. Berdakwah kepada Allah, berdoa kepada Allah dan berdakwah kepada manusia supaya sentiasa dalam keadaan salam. Islam tu salam. Islam tu salam. Kita teruskan. Antara kemuliaan seorang mukmin di sisi Allah Azza wa Jalla ialah pada solat malamnya. Dari sahal bahawa Jibril menemui Nabi SAW dan berkata, hadis ini adalah hadis yang disahihkan juga oleh Albani, Az-Zahabi dan sebagainya. Apa dia hadisnya? Ya Muhammadu, ish ma syi'ta fa innaka mayyit, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqa, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Thumma qala ya Muhammadu, syaraful mu'min min qiyami al-lail, min qiyamil lail. Syaraful mu'min man, bukan min ya, ataupun betul man qiyamil lail. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Apa maksudnya? Wahai Muhammad, hidupkanlah sedekahmu, sekehendakmu, hiduplah sekehendakmu. Namun engkau pasti akan mati. Kalau Nabi Muhammad akan mati, kita pun akan mati. Dan tidak ada siapa yang engkau kehendaki, tetapi engkau pasti akan mendapatkan balasannya. Kemudian Jibril berkata lagi, wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin ada pada solat malam. Lihat, kemuliaan seorang mukmin ada pada solat malam, dan kehormatan ada pada ketidakperluannya kepada orang lain. Artinya, mulianya seorang yang tidak meminta-minta. Itu maksudnya. Mulianya seorang yang seseorang Bani Adami yang tak suka minta-minta. Sebab dalam hadis pun, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Ya, qiyamul lail menjadikan orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis ini. Kita teruskan lagi sahabat. Saya jarang kuliah baca-baca macam ni, tapi malam ni kena baca. Kalau tidak dibaca, bila nak dibaca? Saya takut nanti sampai di rumah, kalau baca takut. Jadi kalau tak faham sekarang, kita boleh tanyakan terus nanti insyaAllah. Saya duduk di majlis masyayikh qiyamul lail ni malam-malam, setiap malam, seminggu baru habis memperkatakan qiyamul lail. Tetapi kesannya subhanallah. Tapi untuk di sini saya datang sebulan sekali, takkan sampai 7 kali, mana 7 bulan. Yang lain nanti tinggal. Jadi yang lain, saya harap kalau tidak faham ditanya nanti, dibaca sendiri. Saya menggunakan bahasa yang paling mudah. Dan dulu masyayikh mengatakan, ya ni kalau berdakwah menulis, gunakan bahasa yang paling mudah, supaya yang akademiknya tinggi pun boleh faham, yang tak ada pelajaran juga boleh faham. Saya rasa bahasa saya paling mudah sekali, insyaAllah. Dan kaedahnya juga kaedah yang mudah. Jadi yang ke-9, supaya tidak membuang masa. Solat malam membantu seseorang memperolehi darjat yang tinggi di samping mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Darjat. Kalau ingin jadi orang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, solat.
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, itu tentang sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu besar. Jadi kalau ingin menjadi orang besar di sisi Allah SWT adalah pelihara sembahyang kami, bukan sembahyang kita. Sembahyang yang kita dah pelajari ini, kita pelihara. Maka qiyamul lail kalau boleh kita pelihara. Tapi saya nasihatkan juga ya, mentang-mentang malam ni dah belajar, balik pun terus tak mau tidur qiyamul lail. Besok ngantuk. Kawan tanya, kenapa tak ngantuk? Semalam aku qiyamul lail. Jangan seperti itu. Di antara orang yang masuk neraka buat syirik asghar. Syirik asghar itu apa? Yang tersembunyi atau syirik khafi. Dimisalkan oleh Rasulullah SAW, syirik asghar, syirik khafi itu solat. Apa dia? Seorang solat bagus, apabila tengok dia sahabat ni, dibaguskan lagi. Itu riak namanya. Sama juga kalau kita memperdengarkan kepada orang, sebab sum'ah, memperdengarkan sesuatu yang kita lakukan supaya dipuji, itu sum'ah. Itu termasuk syirik asghar. Jadi kalau malam ni kita dah beribadah, besok kalau ngantuk, biasa sajalah, saya kurang tidur. Jangan cerita apa yang kita lakukan. Itu lebih baik. Biar Allah saja mengetahui, yang lain jangan mengetahui. Nanti takut terbiasa. Bila buat ibadah, cerita dengan orang. Itu tidak ikhlas namanya. Syarat ibadah berapa sahabat? Tak banyak, 2 syarat ibadah. Pertama, ittiba. Kedua, atau pertama ikhlas, kedua ittiba, ikut contoh. Jadi pelihara lah itu. Semua nak masuk syurga? Iya. Lihat, inna fil jannati ghurafan tura dhuhuruha min butuniha min zuhuriha a'addaha Allahu liman at'ama at-ta'am والآن الكلام يعني لين والآن الكلام وتابع الصيام وصلي بالليل والناس نيام. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Sesungguhnya di dalam syurga terdapat bilik-bilik atau kamar-kamar yang nampak bahagian luarnya dari dalam dan nampak bahagian dalamnya dari luar. Bagaimana saya nak bayangkan tak tahu. Tapi rumah-rumah sekarang yang cantik, yang pasang cermin dia, nampak perhiasannya dalamnya. Dari luar nampak pemandangan cantik. Yang dari luar nampak ke dalamnya yang cantik. Relax orang di dalamnya. Di syurga, kecantikannya kita tak boleh bayangkan. Kerana dalam hadis Bukhari, ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara min qalbil bashar. Yang kita akan perolehi di syurga, tidak pernah satu mata pernah melihat, tidak pernah satu telinga pernah mendengar bunyiannya, dan tidak boleh dibayangkan, dikhayalkan cantiknya, indahnya, nikmatnya di syurga oleh siapapun manusia. Tidak mampu. Jadi kehebatan di antaranya rumah yang diperolehi darjat yang tinggi dan rumahnya. Allah menyediakan bilik-bilik tersebut bagi orang-orang yang memberi makan. Melembutkan suara. Apa arti melembutkan suara? Kita tahulah apa arti lembut suara. Sebab suara yang paling buruk adalah suara himar. Orang yang suka mengangkat suara yang bukan-bukan sampai seperti suara himar. Tahu himar? Apa himar? Keldai. Memperbanyak puasa. Menyebarkan salam. Masih disebut lagi salam. Dan mengerjakan solat malam ketika manusia sedang nyenyak dalam tidur. Jadi disebut qiyamul lail, di antara anugerah yang Allah akan beri di akhirat, dengan anugerah yang tinggi insya-Allah. Salat malam lebih mulia dari harta dunia. Baginda bersabda, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ay yajida fihi thalatha khalafat